Memang Mali Melano tidak menyahut sepatah pun tatkala dicabar. Dia terus berzikir jauh di lubuk hatinya hingga kan terasa seluruh tubuhnya bagaikan cair laksana lilin terbakar ke api. Dan ketika ini tak ada siapa pun yang ditakutnya selain daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Cubalah Tok Cenaku menerkam tunjukkan ketangkasan amalan harimau jelmaan yang ditakuti oleh orang-orang kampung. Kenapa kamu tak menyahut? Bentak Tok Cenaku bertambah marah disebabkan Mali Melano tidak pedulikan dia mengancam di hadapannya. Tetapi Mali Melano tahu tenaga Tok Cenaku sudah tidak seberapa. Tatkala jatuh tersembam muka ke bumi, Tok Cenaku memang tidak mampu mahu menerkam ke arahnya. Sengajalah lelaki berkepala harimau itu mahu tunjukkan ketangkasannya biar Mali Melano gementar tidak menentu. Masakan dia boleh tundukkan Mali Melano sama macam perempuan yang diseru namanya yang akan jatuh terjelopoh di hadapannya. Tetapi Mali Melano tahu tenaga Tok Cina terulang balik. Sebaik saja Tok Cenaku membakar kemenyan menyeru Nafisah, sudah tentu bayangan harimau akan menerpa tidak bertangguh. Bila-bila saja bayangan harimau itu akan mematuhi perintahnya kalau disuruh ke mana sahaja. Hatta larikan Nafisah tengah tidur nyenyak di sisinya, bayangan harimau di hadapannya tidak akan membantah. Tidak bertangguh bayangan harimau melompat ke udara, hilang pada bumbung atap laksana asap yang dihembus angin. Ketika harimau melompat di bilik Nafisah, memang Mali Melano tidak melihat siapa pun yang tercegat di situ. Terkebel-kebel mata Mali Melano melihat tubuh isterinya terangkat ke udara, terus hilang sebaik saja cecah pada bumbung atap. Nafisah tu, isteri aku lah Melano. Tegah Tok Cenaku menuntut supaya Mali Melano tidak membantah apa-apa. Dalam masa Tok Cenaku terkial-kial mahu bingkas bangun, segera Mali Melano kisarkan tapak sekali sahaja mendengar bisikan daripada Haji Maskor. Ketika ini dia merasakan Haji Maskor tercegat di sisinya menyuruh untuk membacakan. Sini ada doa dia. Sekaligus guruh berdentam dengan kilat memancar di udara. Belum sempat Tok Cenaku bersembunyi daripada kilauan kilat, tiba-tiba sahaja petir menyambar dadanya. Dan terjahan petir yang kuat itu menyebabkan Tok Cenaku tergolek dengan tubuhnya melecur di sambar api. Ketika ini beberapa orang perempuan yang bersembunyi di dalam gelap bertempiaran lari dengan jerit pekik yang tidak ketahuan. Di tengah perempuan yang bertempiaran lari itulah, Mali Melano ternampak Nafisah terpinga-pinga di bawah kilauan kilat yang memancar. Sebaik sahaja Nafisah melihat Tok Cenaku tergolek di tanah berlumuran darah dengan kulit yang habis melecur. Segera dia mencebik bibir. Marah benarlah Nafisah disebabkan Tok Cenaku tidak pedulikan siapa pun, semata-mata mahu kekalkan amalan tatkala lama bertapa di Kerinci. Nafisah satu-satunya yang tahu mengenai Tok Cenaku meninggalkan kampung halaman di Silungkang, terus sahaja ke Kerinci di Jambi. Memang Tok Cenaku beritahu mengenai dirinya yang mahu menjadi lelaki tampan hingga sanggup bertapa di tengah gua semata-mata berbekalkan air sungai di Kerinci. Tok Cenaku sekadar meneguk 7 teguk sahaja air di sungai berkenaan itu setiap hari dengan tidak menjamah apa-apa pun makanan. Lama juga dia bertapa, tiba-tiba sahaja Tok Cenaku menyedari dirinya bertukar menjadi harimau yang boleh mematahkan tengkuk kerbau tengah galak membajak di sawah. Kecewa benarlah Tok Cenaku apabila menjelma jadi harimau ganas di tengah hutan setelah lama bertapa dengan meneguk 7 teguk sahaja air sungai yang dicedok di Kerinci. Apalah maknanya menjelma menjadi harimau kalau dirinya tidak tampan. Tetapi Tok Cenaku diingatkan oleh gurunya, perkara bertukar menjadi tampan tak sama dengan menjelma menjadi harimau hingga tumbuh belang di seluruh badan. Sebab itulah guru Tok Cenaku beritahu supaya perkosa 44 orang wanita biar dirinya menjadi tampan seumur hidup. Lantas saja Tok Cenaku menjelma menjadi harimau tercongkok di tengah bilik tidur sebelum memperkosa wanita berkenaan. Dia tak peduli apapun rintangan asal sahaja kemahuan dirinya dapat dilaksanakan. Kamu tahu Mali Melano, umur aku sekarang ni dah beratus tahun. Tok Cenaku mengejeknya, tetapi masih terkial-kial tidak dapat bangun akibat tenaganya yang lemah seluruh badan. Memang Mali Melano tahu jelmaan Tok Cenaku mahu lemahkan semangatnya biar segera berundur. Lantas dia mendengarkan bisikan Haji Maskor supaya bacakan Al-Fatihah 3 kali diikuti 5 ayat terawal surah Al-Baqarah, ayat 16 dan ayat 164 surah Al-Baqarah serta ayatul kursi. Apabila dia terus membacakan ayat 256, 257, 284
285 dan 286. Surah Al-Baqarah diikuti ayat 18, 1 dan 20 surah Ali Imran. Tiba-tiba saja Tok Cenaku tergigil-gigil tidak ketahuan. Dia melambai-lambai tangan meminta Malik Melano tidak meneruskan lagi pembacaan. Tetapi Malik Melano juga mendengar Haji Maskur bisikkan ke telinganya supaya bacakan ayat 54, 55 dan 56 surah Al-A'raf, kemudian ayat 117 dan 118 surah Al-Mu'minun, terus dengan 11 ayat terawal surah As-Saffah, menyebabkan Tok Cenaku menggelepar menahan senak perut yang menusuk-nusuk. Saat ini Tok Cenaku mengakui yang amalannya sudah diturunkan sejak bertahun-tahun. Siapa saja mengamalkannya mahu menjelma menjadi harimau selepas bertapa dengan meneguk 7 teguk dari sungai setiap hari. Dia tetapkan juga mesti perkosa sampai 44 orang wanita. Kalau tidak dapat perkosa wanita sampai 44 orang, nescaya akan kekal menjelma menjadi harimau seumur hidup. Dalam masa Tok Cenaku menggelepar inilah, Malik Melano dikejutkan oleh Haji Maskur disebabkan sudah santak subuh. Dan ketika ini Nafisah sudah juga termengah-mengah dengan ombak dada yang mencemaskan. Tidak lama selepas dibacakan Yasin, dalam hembusan dingin pagi itulah Nafisah menutup matanya rapat-rapat. Sebab benarlah hati Malik Melano dengan kejadian yang menimpa isterinya disebabkan dia melihat sendiri jelmaan Tok Cenaku yang membuat pesona. Ketika jenazah dibujurkan baik-baik, Malik Melano diberitahu mengenai bapanya iaitu Pak Kobeng terkejang mati dengan kepalanya bertukar menjadi harimau. Ekornya juga menjulur panjang sama macam Tok Cenaku yang menggelepar. Seluruh tubuh mayat melecur laksana tercampak ke dalam bara api. Kejadian yang menusuk perasaannya itulah yang menyebabkan Malik Melano tidak tergamak mahu menatap muka sesiapa sahaja di kampung halamannya. Tatkala jejakkan kaki di Semenanjung pun, dia tidak terus ke kampung berkenaan, tetapi lama juga menjadi buruh kasar di merata tempat. Memang Haji Maskur memujuk dia supaya tidak tinggalkan kampung halaman kerana di mana-mana pun dugaan demikian tetap merobek perasaan. Tetapi Malik Melano berkeras juga meninggalkan kampung halaman di Solo, terus menetap di Payakumbuh. Setelah berpindah di Kapur 9, dia terus ikut kapal barang. Dia nak tulis kapal terbang apa ni? Menyeberangi laut, jejakkan kaki ke Semenanjung. Kalau saya yang menjadi punca kampung ni tak aman, biarlah saya berpindah tu. Tutur Malik Melano perlahan menahan perasaan terharu menatap muka Tok Ompek. Saya ni tak melarang, Malim. Ujar Tok Ompek memujuknya supaya tidak terburu-buru mengambil keputusan sama macam meninggalkan kampung halamannya. Tapi Malim bersihkanlah dulu nama Malim di sini. Tegasnya mengingatkan Malik Melano mengenai tuduhan orang-orang kampung. Apa lagi yang boleh saya buat tu? Memang kecewa Malik Melano apabila dia dituduh orang-orang kampung pasal kejadian lembaga hitam tidak berpakaian menceroboh masuk ke dalam rumah. Kita buktikanlah, bukan Malim yang amalkan amalan terkutuk tu. Tok Ompek menggertak bibir disebabkan kenangan orang-orang kampung mudah sangat menuduh. Memang seisi kampung syak Malik Melano yang menjelma menjadi lembaga hitam tidak berpakaian itu. Belum pernah berlaku kejadian demikian sebelum Malik Melano jejakkan kaki ke situ. Tidak lama selepas Malik Melano menumpang di tanah Tok Ompek, tiba-tiba saja kampung mereka diganggu lembaga hitam tidak berpakaian. Siapalah lagi yang mengamalkan ilmu hitam kalau bukan Malik Melano? Apalagi dia ni datang dari seberang. Memang mudahlah mereka syak fasal amalan ilmu hitam demikian. Mereka dengar mengenai amalan ilmu hitam ni sering digunakan oleh mereka yang baru saja jejakkan kaki ke kampung berkenaan. Manalah mereka ni tahu pasal Malik Melano ni lama belajar agama di Padang Panjang sebelum dia belajar dengan Haji Maskur. Tetapi Haji Maskur ni tak pernah tunjuk dengan orang kampungnya di Solo mengenai doa-doa tatkala diganggu amalan ilmu hitam. Dia sekadar meminta mereka ni solat hajat ataupun solat tahajud je, biar Allah lindungi seisi kampung daripada mara bahaya. Sebab itulah Malik Melano pegang kukuh-kukuh ingatan Haji Maskur. Apabila Tok Ompek mendesak biar dia bertahan di kampung berkenaan, Malik Melano berikrar akan membantu lelaki berkenaan. Setelah dimintanya kacang hijau digaul dengan garam kasar, Malik Melano bacakan 100 kali surah Al-Quraish selepas solat maghrib. Kemudian ditaburkan keliling rumah Tok Ompek. Apabila diserunya supaya jelmaan lembaga hitam itu menyerbu ke rumah Tok Ompek, dia memberikan isyarat supaya Tok Ompek sekeluarga tidur sahaja sepanjang malam. Esok paginya sebelum matahari memancar, mereka seisi kampung gempar melihat lelaki tidak berpakaian berjalan berkeliling rumah
macam mencari ruang membolos keluar. Seluruh badan lelaki berkenaan berlumuran minyak hitam hinggakan siapa pun sukar mahu mengenalinya. Setelah ditepuk belakangnya 3 kali oleh Mali Melano, barulah dia tersentak. Segera Mali Melano mengajak dia naik ke rumah Tok Ompek. Sebaik diberi minum kopi O, lelaki itu terjerit kesakitan hinggakan jatuh tersungkur. Lama jugalah lelaki itu mengerang kesakitan. Tiba-tiba minyak hitam yang melumuri badannya itu beransur hilang. Dan ketika ini mereka kenali lelaki berkenaan memang Surip Labang yang sudah lama meninggalkan kampung halaman. Cerita dah bertahun-tahun dulu. Manalah saya nak ingat sangat Ustaz. Tutur Mali Melano beritahu saya semasa berkunjung ke rumahnya. Memang anaknya Mak Sudi yang beritahu mengenai ayahnya baru saja balik ke rumah setelah berminggu-minggu terkejang di hospital.